Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi al-alim al-alama Syahwan Dawud bin Syahwan Abdullah bin Syahwan Idris Al-Fatani. Wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari. Wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil hukuki alina ajma'in. Thumma ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa dafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Muka surah apa? Surah 94. Sunat Awwabin, itu muka surat 94 nombor 5. Muka surat 94 nombor 5 iaitu Sunat Awwabin. Awwabin ni bermaksud orang yang sering bertaubat. Awwabin, orang yang sering bertaubat. Jadi kata dasarnya taubah. Awwabin, taubah. Taubat, kembali kepada Allah Ta'ala. Orang yang sering bertaubat, orang yang sering bertaubat, ataupun boleh terjemahkan orang kembali kepada Allah SWT. Awwabin. Baik. Para ulama berbeza pendapat mengenai solat ini. Ada yang berpendapat solat awwabin dilakukan antara waktu maghrib dan isyak, bainal isyak, maghrib wa bainal isyak, iaitu antara maghrib dan waktu isyak. Pendapat yang pertama. Tetapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan solat awwabin ni ialah nama lain kepada solat duha. Solat duha, dia kata solat awwabin ni adalah solat duha. Baik, kita tengok penerangan dia. Telah ditunjuki oleh beberapa hadis dan athar atas kelebihan solat nafilah. Apa solat nafilah ni? Iaitu solat tambahan. Kita solat yang wajib kita melaksanakan ada 5, iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu sebab dikatakan
Dia katakan solat nafilah ni adalah solat tambahan. Tak kisahlah apa solat tambahan. Kita nak tambah, sama ada solat tahajud, solat taubat, solat awabin, solat duha, solat isyraq. Itu dia katakan solat sunat nafilah. Kat buku tu tulis nota kaki kat bawah tu. Ada nampak? Jadi kita kena faham maksud solat nafilah, iaitu solat tambahan antara maghrib dan isyak. Ia sebab kepada pengampunan segala dosa sebagai tambahan kepada pahala solat pada keseluruhannya. Dinamakan solat ghaflah, lupa ataupun lalai. Ada yang kitab terjemahkan lalai, ada pun yang terjemahkan lupa. Kerana waktu itu orang ramai lupa dari solat dan mereka sibuk dengan perkara-perkara lain. Jangan kata solat awabin dia orang lalai, solat maghrib pun dia pun lalai. Masih ada kat kedai lagi. Ataupun ada kat tempat kerja dia tak solat. Ada kat tempat kerja tak ada masalah, tapi dia tak melakukan solat. Itu pun salah juga. Lepak kat kedai makan waktu maghrib, sampai azan maghrib, kemudian dah habis azan maghrib, orang dah jemaah dekat masjid dah lakukan solat maghrib, lepas tu masuk solat fardu isyak pun dia tak sembahyang fardu maghrib. Bila time PKP, masjid tutup, mulalah ramai yang bising. Kenapa masjid tutup? Kenapa tak boleh sembahyang berjemaah? Sedangkan dia dulu lepak kat kedai makan. Bila masjid tutup dia bising, bila masih buka tak datang. Awak tak buka, awak tak solat Jumaat. Macam-macam komplit. Macam dia lebih hebat daripada mufti. Jadi kita pandang diri kita, muhasabah diri kita ni siapa. Nak suka-suka hati kita nak bagi fatwa, kita belum tahap tu lagi. Baik. Bila dah datang masjid, dah boleh datang masjidnya, tetapi kena ikut SOP lah, kan? Tetapi tetap tak nak datang masjid. Ustaz daripada rumah dah boleh dengar ustaz, saya dengar dekat rumah dia tak sama. Dekat masjid lebih afdal. Baik. Kemudian demikian juga dinamakan solat awabin. Orang yang melakukan solat pada waktu ini diberi ganjaran atas solatnya dan atas pengambilan faedahnya pada waktu ini yang kebanyakan manusia lupa terhadapnya. Dan setiap usaha memperbanyakkan solat dan bacaan akan lebih baik dan lebih besar pahala. Dalam rujuk kitab Al-Faidatu Haulus Salatu Ba'dal Maghrib. Ini nama kitab dia. Baik. Apa fadilat solat awwabin ni? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang bersembahyang 6 rakaat sesudah maghrib, tiada diselang antaranya dengan sesuatu bicara, nescaya samalah pahalanya dengan ibadat 12 tahun. Maksud kat sini, bicara apa ni? Bicara yang tidak berfaedah. Bicara yang tidak berfaedah. Nescaya samalah pahalanya dengan ibadat selama 12 tahun. Barang siapa yang menunaikan solat sunat awabin. Jadi solat sunat awabin ni dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Sebanyak 2 rakaat. Jika sekiranya nak tunaikan sebanyak 20 rakaat, boleh ke tidak? Boleh. Itu paling banyak tu. Siapa yang larat, boleh. Tetapi kebiasaannya al-ghaflah, iaitu kebiasaannya dilakukan solat sunat awabin ni sebanyak 6 rakaat. Adakah solat sunat awabin ni
boleh dilakukan 4 rakaat 1 salam? Jawapan dia boleh. Tetapi lebih afdal buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jika sekiranya kita nak dengar kuliah, tak nak terlepas daripada kuliah maghrib, kita selepas melakukan solat ba'diyah maghrib tak sama. Ba'diyah maghrib dengan solat sunat awabin tak sama di barasingan. Okey, baik. Selepas solat sunat ba'diyah, 2 rakaat tu kan. Kemudian dia hendak melakukan solat sunat awabin 4 rakaat 1 salam. Dengan tujuan apa? Untuk tidak terlepas daripada dengan kuliah dalam majlis ilmu. Sebab apa? Bila dia dalam sembahyang, dia tak khusyuk. Tak khusyuk pasal apa? Mana nak dengar kuliah, mana nak sembahyang. Lepas tu dia dalam sembahyang dia kena khusyuk. Faham tak? Bukan dia baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia pasang telinga dengar. Itu dah salah. Sebab kita di dalam sembahyang mesti khusyuk. Baik. Bolehkah kita melakukan solat sunat awabin 4 rakaat 1 salam? Boleh. Kemudian tak sampai 6 rakaat pun boleh. Nak buat 2 boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Yang mana termampu. Faham? Benda ni jangan nak bertengkar. Kau buat 2 tak mustajab, tak afdal. Yang tak buat tu yang tak afdal. Faham? Jadi nak buat 2 boleh, 4 rakaat pun boleh, ataupun nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Yang selebih 2 rakaat tu tak ada masalah. Nak tambah lagi boleh. Bergantung pada kemampuan diri masing-masing. Jelas? Jadi jika sekiranya melakukan solat sunat awabin 4 rakaat 1 salam, hukum dia harus. Hukum dia harus. Begitu juga melakukan solat sunat duha, 2 rakaat kan? Yang belajar minggu lepas tu. Betul? 2 lepas duha, isyraq kan? Yang kita belajar ni. 2 rakaat. Jadi kalau kita nak buat solat duha 4 rakaat 1 salam pun boleh, tetapi hukum dia harus. Faham? Yang sunnahnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Adakah buat perkara 4 rakaat 1 salam tak dapat pahala? Dapat pahala juga. Dapat pahala. Faham? Benda sunnah. Macam contohnya nak buat apa ni? Akikah. Kalau anak lelaki dapat anak lelaki, berapa ekor? 2 ekor kambing. Kalau orang perempuan, 1 ekor kambing. Jadi hukum dia sunat muakkad. Hukum dia sunat. Kalau berkemampuan boleh melakukan. Boleh lakukan akikah. Kalau dia dapat anak lelaki 2 ekor kan, kambing. Jadi sekiranya dia mampu buat 1 ekor je, boleh buat 1 ekor. Kemudian hari yang akan datang dia mampu lagi nak buat 1 ekor lagi, pun tak ada masalah. Jadi dah 2 ekor. Ni Islam ni tidak membebankan kita sebenarnya. Contohnya apa lagi? Bila buat akikah hari yang ke-7. Hari yang ke-7 disunatkan hari yang ke-7. Kalau tak dapat buat hari yang ke-7 tu, buat hari yang ke-14. Dia 7 tambah 7 tambah 7. Faham? Kemudian hari yang ke-7 tu disunatkan apa dia? Cukur kepala bayi. Ni tidak ada yang buat cukur kepala bayi, ada yang dah salah. Pasal apa? Buat salawat tu dah betul. Sallallahu ala Muhammad marhaban, kan? Tu dah betul, tak salah. Yang salah ni letak apa ni, air kelapa tu. Dah tak terulang. Habis orang yang salah Allah, tu air rambut tu masuk dalam air kelapa. Sepatutnya bukan macam tu. Setakat doa pun tak ada masalah. Ni kepala budak dah togel, dah tak ada gambar lagi, so boleh.
Kan? Nak potong kepala pula, potong rambut budak tu. Dia syarat dia sebenarnya. Lepas tu ni cukup. Ni dapat bayi, lepas tu buat selawat. Selawat tu tak ada masalah. Yang salahnya tu masukkan rambut bayi tu dalam air. Tak kisahlah air kelapa ke, Milo ke apa ke, kan? Air kosong ke. Sebab apa? Yang salah ni kerana rambut bayi tu apabila dah cukur nanti akan dikumpulkan kemudian ditimbangkan mengikut harga semasa emas. Sunat saja. Kemudian berapa gram, contohlah rambut bayi tu 1 gram. Sekarang 1 gram emas berapa? 260. Betul-betul 1 gram tepat. Kan? Jadi bukan belikan emas, bukan sedekahkan orang tu. Faham tak? Masuk kat sini harga semacam bersamaan dengan harga emas tu. Kemudian disedekahkan kepada fakir atau miskin. Fakir lain, miskin lain. Fakir ni lebih hina daripada, bukan maksud hina, maksudnya lebih susah daripada miskin. Sebab tu tak sama. Fakir disebut fakir dan miskin. Dia tak sama. Fakir ni lebih susah daripada miskin. Okey, jelas tu bab akikah lah, seling-seling sikit seling-seling sikit. Tadi pada asalnya sebut akikah pasal bab kambing. Nak contoh kan, atau dah masuk bab rambut pula. Baik. Jadi jika sekiranya disunatkan juga memelihara sembahyang sunat awabin, sekurang-kurangnya sunat awabin 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Waktu antara maghrib dan isyak. Usalli sunnatal awwabina rak'ataini lillahi ta'ala. Dia tak ada adaan. Adaan hanya untuk solat yang wajib. Jadi kalau kita nak solat sunat, tak perlu lintaskan dalam hati, iaitu tunai. Faham? Lintasan dalam hati ni hanya 2 je kalau nak solat sunat ni. Apa dia? Sampingan, angkat tangan. Kalau kita sembahyang fardu yang wajib, untuk lintasan dalam hati kita ni ada beberapa perkara ketika niat untuk lafaz takbiratul ihram tu. Ketika lafaz takbiratul ihram tu, Allah, kita lintaskan niat kan. Contoh kalau solat wajib, yang fardu, berapa syarat ni? 3. Qasar, ta'arud, ta'yin. Saja ke solat, ta'arud apa? Menyatakan fardu. Ta'yin menentukan solat apa yang kita nak laksanakan tu. Itu kalau untuk solat yang wajib. Jika sekiranya untuk solat sunat, tak perlu lintasan dalam hati ta'arud tu. Fardu tu tak perlu. Sebab solat sunat awwabin ni bukan fardu. Faham? Dia sunat saja. Saja aku solat sunat awabin, tu je. Kalau solat hajat, saja aku solat sunat hajat, dah. Ketika lafaz takbiratul ihram dalam masa yang sama tu lintasan dalam hati, saja aku solat sunat awabin, Allah dalamnya, Allah, saja aku solat sunat awabin, Allahu akbar, 2 rakaat. Lepas tu niat 2 rakaat, sambung dia 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Faham? Tu buat solat sunat awamin. Jika ada ulama berpendapat masing-masing dia berlandaskan tentang hadis. Sunat awabin ni sebenarnya ialah solat sunat duha. Ada ulama berpendapat dia mengikut riwayat hadis sahih Muslim. Manakala yang menyatakan solat sunat awabin ni antara maghrib dan isyak ni, iaitu dia mengikut hadis daripada hadis At-Tirmizi hadis. Masing-masing ada pendapat. Itu dia dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada ulama berbeza pendapat. Yang penting bila nak keluarkan pendapat tu, sumber fatwa tu mesti ada 4 sumber di dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu dinamakan di kalangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Bila cakap di kalangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i ini, ramai di antaranya dia ada khilaf.
Masing-masing dia ambil sumber daripada hadis ni, ada hadis ni. Faham? Okey, baik. Kita masuk solat sunat zawal. Zawal. Kena sebut betul-betul zawal. Belakang dengar zawal. Okey, baik. Apa maksud zawal ni? Iaitu istiwa. Istiwa atau waktu rambang. Ialah masa matahari berada di atas kepala kita ni. Apabila kita berdiri, tidak kelihatan bayangan kita punya bayang ni, kecuali di bawah kaki kita ni ada bayang. Faham tak? Dia betul-betul tegak. Masa dia tak panjang. Tu maksud zawal, istiwa. Masa dia tak panjang. Antara waktu zawal tu, istiwa tu nak ke zuhur tu, dia makan masa antara 5 minit hingga 10 minit. 5 minit hingga 10 minit, tak lama. Jadi kalau tak percaya, esok sebelum zuhur, kita tengok waktu zawal. Kita tengok matahari betul-betul tegak kepala kita, tengok. Di kat tengah panah, bayang tu ada kat bawah. Betul-betul kat bawah kita ni. Dia tak ada belah sini belah sini tak ada, belah sana tak ada. Faham? Betul-betul dekat kaki kita. Okey. Lepas tu baru masuk lepas gelincir tu, dah gelincir dalam masa hampir 10 minit lebih kurang macam tu, baru masuk waktu zuhur. Faham? Kalau masuk waktu zuhur tu, dia punya bayang tu sama dengan contoh kalau tombak. Kalau tombak kan, contoh bayang tombak, dia sama panjang. Bayang tu sama. Faham? Dia sama. Kalau ni macam ni berapa ni? Katakan 1 jengkal kan. Jadi 1 jengkal lah. Dia punya bayang tu sama. Kalau zawal tu, dia tak nampak bayang, dia tak ada, dia punya bayang dia tu tak sama. Di bawah ni, kat kaki kita ni. Itu istiwa. Betul-betul berada di atas kepala kita. Dia daripada pagi tu, waktu pagi, pada subuh, duha, nak ke tengah tu, betul-betul tepat tengah tu macam ni. Pagi kan, subuh, isyraq, duha ni pertengahan. Pertengahan. Kemudian di tengah-tengah kat sini matahari. Kemudian masuk sikit dalam 5 minit hingga 10 minit baru masuk waktu zuhur. Dia punya waktu zuhur tu sama bayang dengan contoh tombak ke ada botol ke, sama bayang dia. Kalau masuk waktu asar, dia lebih sikit daripada tombak tu. Katakan macam 1 jengkal kan, bayang kan, maka dia lebih sedikit. Itu dah masuk waktu asar. Faham? Baik. Ini waktu yang diharamkan tu, dia tak ada kaitan dengan solat yang lain. Contoh duha, kalau kita buat solat waktu duha, diharamkan. Tak boleh, dah habis. Faham tak? Dah habis. Contoh, jika sekiranya dia buat solat zawal sebelum gelincir. Sebelum zawal tu, dia buat solat sunat zawal. Padahal belum zawal lagi, belum istiwa lagi ni. Belum tengah lagi ni. Dia buat solat sunat zawal ni kerana istiwa. Matahari dekat atas kepala tu. Tu dibolehkan. Yang tidak berkaitan. Yang tu diharamkan. Sebab apa? Dia ada 5 perkara yang haram. Di antaranya 3 perbuatan dan 2 waktu. 2 masa dan berkaitan dengan perbuatan. 2 waktu dan 3 perbuatan, lebih kurang macam tu, yang diharamkan. Faham? Dia ada berkaitan. Dia ada 5 waktu yang diharamkan, termasuk solat asar sekali. Lepas waktu asar tu, InsyaAllah minggu depan saya terangkan nanti. Dia ada 5, tak saya. Dia ada berkaitan 3. Dia ada 5 waktu yang haramkan. Kemudian dibahagikan 3 dari segi perbuatan, lagi 2 tu waktu.
Yang ni insya-Allah minggu depan saya terangkan. Yang kaitan tu saya dah lupa. Apa yang ada 5 ni. Termasuk dengan waktu subuh yang pernah dengar diharamkan waktu solat kan. Kemudian masuk dengan Allahumma salli ala Muhammad, waktu gelincir tu sebelum nak masuk matahari tu, nak masuk gelincir matahari tu. Kemudian lepas solat asar tu, apa semua tu sebagainya. Nanti saya akan ceritakan pada minggu depan insya-Allah. Baik. Kemudian zawal ialah apabila gelincir matahari dari berdiri tegak di atas kepala kita. Disunatkan sembahyang zawal 2 rakaat. 2 rakaat. Waktunya bila sahaja gelincir matahari, iaitu ketika masuk waktu zuhur. Dia tak sama. Kalau qabliyah dah masuk waktu zuhur. Kalau qabliyah tu dah masuk waktu zuhur. Zawal ni sebelum masuk waktu zuhur. Baik. Okey, cara mengerjakan usolli sunnataz zawali rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau solat sunat awwabin tadi tu, kalau nak laksanakan 4 rakaat, usolli sunnatal awwabina 4 raka'atin lillahi ta'ala. Dia tak boleh sebut rak'ataini, kerana rak'ataini adalah bermaksud 2 rakaat. Faham? Kalau nak buat solat awabim 4 rakaat 1 salam, lafaz niat dia usolli sunnatal awabina 4 raka'atin lillahi ta'ala. Dia tak boleh sebut rak'ataini lillahi ta'ala, sebab rak'ataini bermaksud 2 rakaat. Okey, jelas? Baik. Usolli sunnatul zawali rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun. Selepas Fatihah tu baca surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua tu selepas membaca Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Ni solat sunat zawal. Baik. Kita teruskan lagi. Faham sunat awabin dengan solat zawal ni ada muskil? Tak ada. Baik. Teruskan lagi. Nombor 7, sunat tahiyatul masjid. Apa maksud tahiyatul masjid ni? Tahiyyah tu maksudnya hormat. Hormat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu. At-tahiyyah maksudnya kita hormat. Bila kita masuk ke masjid, kita kena hormat masjid. Kena hormat. Macam cara nak hormat tu bukan kita tunduk, hai, kan? Bukan macam je pun. Kita melaksanakan solat. Melaksanakan solat. Jadi jika sekiranya dia dah duduk, alamak, tu lupa nak buat solat sunat tahiyatul masjid. Bagaimana cara ni untuk menggantikan? Hendaklah dia membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca zikir 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali baca. Tapi lebih afdal solat tahiyatul masjid. Jangan depan ni pakai-pakai duduk datang masjid tak solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu duduk, masuk masjid, tu duduk, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu jika sekiranya terlupa. Faham? Kemudian dia hendak melakukan solat tahiyatul masjid ni dalam keadaan sempit. Dalam keadaan yang sempit. Solat tahiyatul masjid ni bermaksud kita solat kerana hormat. Faham tak? Jika sekiranya dah masuk waktu, kemudian bila pun dah iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia nak sembahyang qabliyah tu tak sempat. Bila dah sembahyang qabliyah tu dah kira dah melaksanakan tahiyatul masjid. Faham? Kemudian hendak melakukan solat qabliyah pun tak sempat. Terus dia melaksanakan
solat fardu maghrib. Dianggap sudah melaksanakan tahiyatul masjid. Faham? Itu namanya hormat. Maksudnya hormat ni kita melakukan solat. Faham? Tak kira solat apa. Faham? Tetapi kalau belum masuk waktu, jangan kita nak solat fardu zuhur. Aku hormat masjid, jadi aku terus sembahyang fardu zuhur. Tak boleh. Kan? Macam contoh, nak sembahyang fardu zuhur, belum masuk lagi waktu. Jadi dia dah angkat sembahyang, sementara nak tunggu azan waktu zuhur tu, jadi dia solat sunat tahiyatul masjid dulu. Kemudian dia duduk i'tikaf, saja aku i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Taala. Dapat pahala. Niat macam tu i'tikaf dah dapat pahala. Apa maksud i'tikaf ni? Ambil daripada perkataan waqafa, berhenti. Kita duduk berhenti. I'tikaf. Jadi kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau jika sekiranya dia terlupa hendak melakukan solat tahiyatul masjid, hendaklah dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Faham? Kemudian macam ni, lepas kita nak hendak melakukan solat fardu isyak, kemudian ada satu jemaah yang terlewat untuk melakukan solat qabliyah. Kemudian dia melaksanakan terus fardu isyak, dan di dalam niat fardu isyak tu dia boleh menggabungkan solat fardu isyak dengan niat solat tahiyatul masjid. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Usolli fardul isya'i ma'a tahiyatul masjid arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Faham? Sahaja aku solat fardu isya' bersama tahiyatul masjid 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Faham? Dia boleh digabungkan tahiyatul masjid je. Tahiyatul masjid sahaja. Okey. Jadi solat sunat yang lain tak boleh. Maksud saya solat yang fardu digabungkan dengan solat tahiyatul masjid. Boleh digabungkan. Faham tak? Untuk solat tahiyatul masjid sahaja. Macam kita hendak melakukan solat qabliyah, saya kata kita tak sempat, kita nak solat isyak ni, qabliyah kita belum lakukan. Faham? Jadi kita tak boleh usolli fardul isya'i ma'al qabliyah, tak boleh. Faham? Jadi kalau solat tahiyatul masjid ni boleh digabungkan. Usolli fardul isya'i ma'al apa dia? Ma'at tahiyatul masjid arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Boleh digabungkan. Kalau tak gabungkan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kerana apabila kita sudah melakukan solat fardu tu, dah kira telah melaksanakan solat tahiyatul masjid. Jadi makna di dalam lafaz niat tadi yang digabungkan tadi tu, sahaja aku solat fardu isyak bersama tahiyatul masjid 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu di dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni luas sebenarnya. Luas lagi sebenarnya. Banyak kita boleh bincangkan tentang berkenaan dengan bab solat ni. Kalau dibincangkan, iaitu tahiyatul masjid ni, memang banyak perkara dia kita nak bincangkan. Baik, daripada solat sunat awwabi kita dah belajar, solat sunat zawal, solat sunat tahiyatul masjid. Masuk, bila kita masuk masjid tu, kita hormat masjid. Macam kita masuk orang, tak bagi salam, terus masuk, buka pintu terus masuk je, tak boleh. Kalau tuan rumah suruh duduk, kalau boleh benarkan masuk, baru kita masuk. Faham tak? Ni kita bagi salam, Assalamualaikum, jadi tuan rumah tu pun keluar. Baik. Macam kita nak masuk orang, kalau tuan rumah tu tak suruh masuk, kita jangan masuk. Kau tak jumpa aku masuk, itu tak boleh.
Tak boleh kalau tuan rumah tak bagi masuk, kita jangan masuk. Barangkali ada perkara-perkara, contoh isteri dia tengah terlantar sakit ke, berperkara yang boleh mengaibkan, malukan dia, kita kena tahulah benda tu semua. Lepas tu nak melawat rumah orang, nak ziarah rumah orang ni bukan pada waktu malam. Kalau waktu tu jadi macam contoh kat masjid ni, lepas kuliah ni bagi sekejap, lepas gitu tuan rumah, okey boleh, tak ada masalah. Kan? Jadi yang datang orang tu masuk je duduk, apa tak boleh juga. Macam ada orang datang rumah saya, dia bagi salam nak jual barang, nak perkenalkan produk dia. Abang tak nak suruh jemput saya masuk rumah ke? Kan? Tak apa, saya kata tak nak, boleh nak suruh beli barang dia. Sebab kita beli barang ni tak boleh secara terpaksa, itu salah. Bila kita jual beli ni tak boleh secara terpaksa, itu salah sebenarnya. Boleh bang, produk saya ni. Tak boleh. Itu bukan sunnah Nabi sebenarnya. Jual beli ni termasuk sunnah Nabi ni. Faham? Kita tak boleh bang. Kita paksa orang tu. Jadi kita menjaga ni kena jujur. Baik. Itu bab solat sunat tahiyatul masjid. Baik, sikit lagi. Apa dia? Masjid saja. Sebab perkataan pun tahiyatul masjid. Jadi kalau yang tempat lain tak ada. Untuk masjid saja. Bila cakap tahiyatul masjid ni, tahiyat apa tadi? Penghormatan atau hormat. Masjid ni apa maksud masjid? Masjid. Ada. Masjid ni maksudnya tempat sujud. Masjid. Maksudnya kalau ada mim kat depan tu, maksudnya menandakan tempat sujud. Kalau mat'am, tempat makan, ataupun kalau kat sekolah dikenali sebagai kantin. Kalau madrasah, tempat belajar. Asal daripada perkataan madrasah ni darasa, belajar. Darasa maksudnya belajar. Kalau masuk mim, madrasah, tempat belajar. Faham? Kalau musalla asal daripada perkataan solat sembahyang. Kalau masuk mim, musalla, tempat solat ataupun tempat sembahyang. Faham? Begitu juga dengan masjid. Selalu orang datang masjid tak tahu apa masuk masjid. Apa masuk masjid? Rumah Allah ada. Memanglah rumah Allah. Maksud dari segi sudut bahasa tu. Masjid maksudnya tempat sujud. Macam sajadah. Kita buat sajadah sajadah yang maksud. Kalau kita belajar ilmu saraf, sajadah ni ialah telah sujud. Telah sujud ia. Itu tak payah belajar bahasa Arab lah. Sikit-sikit kita tahu kan. Nanti lagi pening. Faham? Okey. So sikit bab solat sunat wudu. Bab solat sunat wudu. Boleh sikit lagi Disunatkan sembahyang 2 rakaat selepas kita mengambil wudu. Jadi kalau tak mengambil wudu, macam mana kita nak sembahyang sunat wudu? Kan? Jadi kalau ada orang yang dalam keadaan junub dan selepas itu dia mengambil wudu, sah atau tidak ni? Dia dalam keadaan junub tetapi dia berwudu, sah atau tidak? Sah hukum dia. Faham? Jadi bila dia dalam keadaan junub, dia solat, dia dah ambil wudu, kemudian dia solat sunat wudu, sah tak? Yang tadi saya tanya tadi, mula-mula kalau orang tu dah ambil solat wudu, dah ambil wudu, dia bukan dalam keadaan junub tau. Biasa dia kata. Kalau junub tu luar biasa kan. Baik. Ni biasa dia, bukan dalam keadaan junub. Dia dah ambil wudu, kemudian dia solat wudu. Hukum dia sah atau tidak? Sah. Tetapi kalau dia dalam keadaan berjunub dan dia mengambil wudu, dia junub ni tapi dia mengambil wudu, sah atau tidak? Sah. Sebab apa? Jika seseorang itu, Nabi kata, kalau dia dalam keadaan junub, sebelum tidur hendaklah dia berwudu. Sebelum makan pun hendaklah berwudu kalau dia dalam keadaan berjunub. Faham? Tetapi
dia dah ambil wudu dalam keadaan berjunub, dah sah. Tetapi kemudian dia nak solat sunat wudu, sah atau tidak? Tidak sah. Sebab apa? Syarat sah solat di antaranya ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar apa dia? Hadas besar apa? Macam contohnya dia dalam keadaan junub kan, dia kena mandi, memerlukan mandi hadas besar lah, baru terangkat hadas besar tu. Kalau hadas kecil ni contohnya buang air besar, buang air kecil, jika sekiranya dia hendak melakukan amalan contohnya solat, dia memerlukan mengangkat hadas kecil, barulah terangkat hadas kecil tu, barulah sah. Bukan hadas besar buang air besar, hadas kecil buang buang air kecil. Tu salah tu. Kan? Hadas kecil buang air kecil, hadas besar buang air besar, tu salah. Baik. Dia kata tadi sunatkan sembahyang 2 rakaat sunat wudu selepas setiap kali selesai mengambil wudu. Niat dia usolli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa dia tak panggil, tak sebut wudu? Usolli sunnatal wudu'i. Tu kan tulis wudu. Kan? Baris depan wudu. Kenapa tak sebut wadu? Kalau sebut wadu, bermaksud air yang kita nak guna tu untuk mengambil wudu. Faham tak? Ni dalam bahasa Arab lah. Kalau dia baris atas wadu, bermaksud air yang kita nak guna mengambil wudu. Kalau wudu, maksudnya kita mengambil wudu, ambil air sembahyang lah. Faham? Wudu kita mengambil air sembahyang. Kalau wudu, air yang kita hendak guna mengambil air sembahyang. Faham? Jadi niat dia punya terjemahan dia, sahaja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi Nabi pernah buat tak benda ni? Pada awalnya sahabat Nabi yang pernah buat dulu. Sahabat Nabi pernah buat, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Pada ketika Isra' Mi'raj, Nabi ketika dapat dilihatkan syurga, Nabi dapat dilihatkan syurga, Allah izinkan, yang mana Nabi Muhammad SAW terdengar tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapak kaki. Jadi Nabi ni boleh pelicam. Ingatan Nabi ni bukan macam ingatan kita. Kalau ingatan Nabi macam kita ni, alamatnya Nabi bagaimana nak sampaikan wahyu. Kan? Macam contoh malam ni saya sampaikan kan. Banyak yang malam ni saya sampaikan. Balik ni siapa boleh sampaikan? Si biji saya cakap. Daripada awal sampai habis, daripada Assalamualaikum, doa semua sampai habis. Siapa boleh sampaikan? Jadi kita tak bukan taraf Nabi. Nabi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, apa yang malaikat sampaikan semua sebiji. Kan? Nabi ingatan dia kuat, tak macam kita. Alangkah umat Nabi Muhammad, iaitu imam kita dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu Imam Syafi'i sendiri, apabila dia baca satu buku, sebelah dia tutup. Baca buku, sebelah ni ditutup. Pasal apa? Kalau dia buka, kalau sebelah ni dibuka, semua dia boleh hafal. Macam scan printer, tu Imam Syafi'i. Itu baru Imam Syafi'i, belum Nabi lain, belum Nabi lagi. Malaikat menyampaikan wahyu. Itu sebab ingatan Nabi ni kuat. Sampaikan tapak kaki, bunyi tapak kaki Sayyidina Bilal, Nabi boleh tahu. Itu sebab bila Nabi selesai peristiwa daripada peristiwa agung tu, Isra' Mi'raj, Nabi bertanyakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, apakah amalan kau ketika di dunia ni yang aku tak tahu? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku selepas mengambil wudu, aku suka melaksanakan solat sunat wudu. Suka melaksanakan solat sunat wudu. Disebabkan perkara tu, dia suka. Nabi belum buat lagi, tetapi Sayyidina Bilal dah buat. Adakah itu bid'ah?
Bid'ah hasanah lah. Nabi tak pernah buat. Sebab apa perilaku pada zaman Nabi? Adakah Nabi kata haram? Tak ada. Apa yang perkara Nabi tak pernah buat, ada yang sahabat Nabi ada buat. Contohnya kita bukan tasbih ni kan. Zaman Nabi mana ada tasbih macam ni. Sahabat Nabi SAW apabila hendak tidur, dia membaca istighfar sebanyak 12,000 kali. 12,000 kali. Kita 1,000 pun tak sampai. Jangan 1,100 pun tak sampai. Dia baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan pakai tasbih, pakai batu. Batu kecil. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Macam main batu seremban ni. Batu seremban tahu? Saya tak tahu kenapa dipanggil batu seremban. Astagfirullah, astagfirullah. Tak ada tali. Tasbih ni pada zaman Nabi tak ada. Yang orang panggil tasbih sebenarnya ni. Tempat alat untuk kita berzikir. Tapi senang kata orang panggil tasbih. Baik. Itu adalah apa yang saya terangkan tadi, solat sunat awabin, solat sunat zawal, solat sunat tahiyatul masjid, dan solat sunat wudu. Jadi kalau ada perkataan wudu ni bari atas, kita kena betulkan dah. Bukan wudu, wudu. Kalau wudu pun ada makna juga. Apa yang saya terangkan tadi? Wudu apa maksud? Air apa? Air yang kita apa dia? Tu alhamdulillah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi berkaitan dengan solat-solat sunat. Macam-macam ada. Solat sunat musafir, solat sunat kudum, solat sunat taubat, solat sunat berkahwin, yang belum berkahwin tu boleh praktikalkan. InsyaAllah apa yang baik itu datang pada Allah, yang kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifara surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخر لنا مع هؤلاء الجبال وسحبنا وتعرفنا فاعلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.